Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu nak buat soalan 9 iaitu soalan rumusan, soalan ke-9 untuk kertas 2. Jadi cikgu cuba nak selesaikan soalan rumusan dalam masa bawah 15 minit. Boleh tak boleh? Okey, boleh ke tak boleh? Jom kita tengok cara cikgu buat. Baiklah, pada hari ini cikgu nak bincang sedikit bagaimana cara untuk kita selesaikan tugasan rumusan daripada awal sampailah habis. Jadi macam mana kita nak buat? Jom cikgu cuba selesaikan soalan rumusan dalam masa kurang daripada 15 minit. Okey, kita cuba. Boleh tak kita buat? Okey, pertama sekali apabila kita dapat soalan, kita kena buat kotak ni dulu. Secara draft kasar sajalah. Okey, tema, lepas tu ada peranan, langkah, kesan positif, kesan negatif, faktor, cabaran dan ciri-ciri. Ini pilar KFCC. Ada banyak cikgu sebut dalam video cikgu sebelum ni. Baik, apabila dapat, kita terus tengok kita nak cari apa dulu. Yang pertama, kita nak cari tema. Kita mesti kena cari tema sebab tema akan digunakan untuk pendahuluan dan tema juga akan digunakan untuk kesimpulan nanti. Okey, jom kita tengok. Okey, untuk cari tema, cikgu galakkan untuk terus cari bahagian sinilah. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Membaca, ada perkataan baca kat sini. Ada perkataan baca di situ. 2 kali dah membaca. Ada lagi perkataan baca di sini. 3 kali perkataan baca. Kita tengoklah perenggan pertama dekat sini. Perenggan pertama pun ada perkataan baca. Jadi kemungkinan besar tema dia ialah membaca. Okey. Okey, baik. Tema dia membaca. Okey, sekarang ni kita tengok kepada fokus. Sebab kita cari fokus. Tema dan fokus lah. Kita kena cari tertu. Tema, tugasan atau fokus. Ini kita panggil tugasan. Tugasan atau ada kita sering panggil fokus lah. Tema, tugasan atau fokus. Baik. Jadi ada pilar KKFCC. Yang ni pilar KKFCC tu ada video cikgu sebelum ni boleh tengok. Ada 6 rumah, 7 rumah yang mungkin ditanya. Peranan, langkah, kesan positif, kesan negatif, faktor, cabaran, ciri-ciri. Okey, jadi kita cari di dalam ni saja. Okey, jadi kita tengok. Bila kita nak cari tugasan, jangan cari dekat bahan 1. Kita lompat dulu bahan 2. Kita tengok bahan 2 ya. Okey, bahan 2 dia ada cakap tak? Okey, bahan 2. Setuju tak kalau saya katakan bahawa pusat sumber perlu, bila ada perkataan perlu, kalau tengok video cikgu sebelum ni, tolong tengok dulu, tolong tengok untuk lebih faham. Bila perkataan perlu, ia menunjukkan unsur cadangan. Bila unsur cadangan, selalunya ialah langkah. Bila melibatkan perlu atau unsur cadangan, dia melibatkan peranan atau langkah. Tapi dalam kes ni, cikgu rasa ia langkah. Okey, langkah, satu langkah. Okey, satu langkah kita letak kat sini satu langkah. Bahan 2 bahan 2 ada langkah 1, kita letak 1 sini. Okey, langkah 1. Lepas tu kita tengok lagi. Saya sangat setuju ini pengganggu saja. Cikgu penerbit juga perlu, sekali lagi perlu menjual buku dengan harga yang murah. Jadi kita tengok tadi pusat sumber, sekarang ni penerbit jadi dua pihak. Jadi bukan peranan lagi dah. Bukan lagi peranan. Sebab kalau peranan mesti melibatkan satu pihak. Ini bila pertama pusat sumber, kedua penerbit jadi dia banyak pihak, dia langkahlah. Betul lah tu yang cikgu sangka sebelum ni. So ada 2 langkah dekat sini. Satu-satu kita buat macam tu. Okey, cari ada lagi tak? Betul, saya pun suka baca buku. Di rumah saya banyak buku. Syabas cikgu. So tak ada. 2 saja langkah dekat sini. Jadi kita tengok bahan 3 pula. Lepas tengok bahan 2, kita tengok bahan 3. Semaikan di jiwa budaya membaca. Pasti bertambah ilmu yang di dada. Ni. Sorry. Pasti tambah ilmu di dada. Bertambah ilmu di dada itu pada cikgu semestinya kebaikan. Kebaikan membaca. Kebaikan membaca. Bangsa dan usia bukan ukuran yang membezakan kebijaksanaan. Bacalah, mari membaca. Mudah dilakukan di mana saja. Bacalah dengan mata dan hati. Dunia luas kita terokai. Yang ni cikgu rasa kebaikan. Ada 2 kebaikan dekat sini. Ada 2 kebaikan dekat sini. So bahan 3 ada kebaikan. Kebaikan kesan positif lah. 2 macam tu. Okey, dah kita dapat 2 dah kat sini. Okey, baik. Sementara tu cikgu nak bagi makluman sikit. Contoh, katalah murid cakap, cikgu boleh tak saya letak ini sebagai langkah. Ini. Sorry. Saya letak ini sebagai langkah. Bacalah dengan mata hati itu sebagai langkah. Sebenarnya murid-murid, kalau kita terpaksa mengubah ayat itu terlampau banyak, sebenarnya itu bukan jawapan lah. Kalau saja kita terpaksa mengubah terlampau banyak ayat tu untuk jadikan satu ayat yang gramatis, jadi itu bukan jawapan lah. Sebenarnya jawapan dia akan direct. Pasti bertambah ilmu di dada, dunia luas kita terokai. So tak ada penambahan apa-apa sebab ini hanya pemindahan maklumat. Jadi kita tak perlu tambah terlalu banyak atau buang terlalu banyak atau ubah terlalu banyak. Kalau kita terpaksa ubah terlalu banyak tu, maksudnya salah lah tu. So kita dapat dah. Berapa kita dapat kat sini? Kita dapat 2. Kita dapat 2. Okey, kita dapat 2 untuk langkah, kita dapat 2 untuk kesan. So total dah 4. Sebelum tu kita kena pastikan ini ada dekat sini.
Apa yang ada dekat depan ni, apa yang ada ni, langkah mesti ada dekat bahan satu juga. Kebaikan perlu dekat bahan satu. Okey, kita tengok. Kita nak confirm je. Nak confirm dulu, ada ke tak ada dua benda ni dekat bahan satu? Pertama kita cari langkah. Ada tak langkah dalam ni? Okey, dicirikan oleh masyarakat, budaya membaca seharusnya dikaruti kerana alam macam mana, antara bahan. Kalau cikgu jaranglah nak cari perenggan pertama, cikgu selalunya akan fokus pada perenggan kedua terus. Menurut laporan ending, National World Bank, bermaksud seorang kanak kandung masih tak baca dan memahami buku teks, sehubungan itu kerajaan ada perkataan perlu. Nampak? Ada perkataan perlu. Bila ada perkataan perlu, maksudnya jelas bahawa dekat sini sekurang-kurangnya memang dah ada satu. Sekurang-kurangnya dekat sini dah ada satu. Sekurang-kurangnya kat sini ada satu. Kita dah jumpa dah tadi. Kita dah jumpa dah tadi dekat sini. Ni kerajaan perlu ni. Memang ini ialah satu langkah. Okey, kita cari lagi. Dah cari langkah dah confirm dah. Sekarang kita cari kebaikan. Ada tak kebaikan? Amalan membaca wajar digalakkan. Oleh itu bagi kerajaan boleh. Okey. Sikap selama ini memandang sempit dalam pembacaan. Begitu dah dapat membina untuk kita takkan ilmu. Kita akan dapat membentuk masyarakat yang cinta akan ilmu. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Dah jumpa dah satu kebaikan. Jadi bila dah ada kawan macam ni, cikgu tak cari semua lagi tau. Cikgu belum cari semua lagi pun. Cikgu nak jimat masa lagi. Dah ada kawan macam ni, itu confirm. Confirm dah kita punya tugasan kita confirm dua ni. Tugasan kita confirm dah langkah dengan kebaikan. Silap ni cikgu ni. Langkah dan kebaikan. Sebab dia dah ada kawan. Dah ada kawan tu confirm lah. Okey, sekarang ni kita nak buat macam ni. So sini dah ada 2, 2, 4. Bila dah ada 4, sebenarnya cikgu dah boleh mula menulis dah. Okey, tengok cikgu tulis Okey, kita mula dengan pendahuluan. Okey. Rumusan membincangkan langkah memupuk budaya membaca. Okey, dan dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan masyarakat dan kebaikan membaca. Okey, itu. Okey, confirm dah ada tugasan, ada tema. Rumusan membincangkan langkah untuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat dan kebaikan membaca. Okey. Terus, cikgu tak ambil bahan satu dulu. Sebab confirm dah ada bahan satu. Kita punya tema, kita punya fokus dah confirm. Cikgu ambil dulu. Okey, cikgu ambil langkah memupuk budaya membaca ialah, cikgu nak guna termasuklah. Termasuklah. Okey, termasuklah. Okey, termasuklah sains. Cikgu masuk sini balik. Apa tadi? Pusat sumber, dia kata ni, pusat sumber perlu membeli banyak buku yang berilustrasi menarik. Cikgu ambil dari sini saja. Okey. Okey. Menarik. Itu. Selain itu, cikgu ambil dua-dua yang B2, bahan 2 tu. Sebab itu confirm dah. Nampak jelas. Penerbit juga perlu menjual buku dengan harga yang murah. Cikgu copy paste je lah. Ni mesti terlambat nanti kalau cikgu salin kan. Okey. 2 cukup. Okey, dah 2. Kita nak cari 4 kan? Nak cari 4 sebab sebenarnya kita buat 4-4 lah. So, baru kita nak cukupkan lagi 2 ni, baru kita cari dekat bahan satu. Okey, bahan satu ada apa ni? Kerajaan perlu. Cikgu ambil ni. Macam cikgu tak perlu baca semua pun. Cikgu tak perlu baca pun semua. Malah, kerajaan perlu menambah jumlah perpustakaan awam di kawasan bandar dan luar bandar. Titik. Akhir sekali, cikgu dah simpatnya. Akhir sekali, cari. Maksud dia, bahan satu ni hanya untuk mencukupkan saja. Ni, ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan mini di rumah. Cikgu ambil dari sini saja. Okey, titik. Okey, selesai. Maksud dia, kalau cikgu nak buat terap macam ni, bahan satu tu untuk melengkapkan saja. Okey, tengok bahan 3 pula. Kepentingan ambil bahan 3 banyak. Okey, bahan 3 cakap apa? Bahan 3 cakap pasti bertambah ilmu di dada. Okey. Okey. Kebaikan membaca termasuklah termasuklah menambah. Kita tukarlah sikit. Menambah ilmu di dada. Menambah ilmu di dada. Buang yang ni. Menambah ilmu di dada. Selain itu, kita ambil lain pula. Selain itu, ambil yang ni pula. Dunia luas kita terokai. Kita murnikan sikit saja. Selain itu, dunia luas, dunia yang luas dapat kita terokai. Dia kena mudah-mudah macam tu saja. Okey.
2 dah kan? So lagi 2 nak ambil mana? Lagi 2 ambil dekat bahan 1. Cari bahan 1 kebaikan. Dah dapat tadi. Kita akan dapat membentuk masyarakat Malaysia yang cinta akan ilmu. Okey, malah kita akan dapat bentuk masyarakat Malaysia yang cinta akan ilmu. Akhir sekali, lagi satu lagi. Bahan 1 ni nak melengkapkan saja. Okey, kita baca siap-siap ni. Okey, amalan oleh itu bagi pihak kerajaan mengadakan kempen sikap masyarakat seperti tak ini perlahan-lahan mereka membiasakan benda ekonomi mengenai selain itu kita. Okey, selain itulah masyarakat budaya ilmu pengetahuan diperlukan untuk ringkasnya amalan macam memberi nilai tambah. Okey, memberikan nilai tambah dalam diri seseorang. Tu satu. Selain akhir sekali dengan membaca membaca juga, okey buat macam ni, membaca juga akan memberikan nilai tambah dalam diri seseorang. Cukup 4, kita nak 8 isi betul? Kita nak 8 isi, dah selesai 8. Okey, kemudian kita nak buat penutup. Okey, kesimpulannya, tema dulu, membaca, okey, haruslah digalakkan agar negara dapat agar generasi muda dapat mencapai kecemerlangan. Contohlah ulum macam tu saja. Okey, total berapa patah perkataan? Total 106 patah perkataan. 106 patah perkataan. Selesai. Jadi, sudah ada pendahuluan, ada 4 isi untuk langkah, 4 isi untuk kepentingan atau kebaikan dan kesimpulan 106 patah perkataan. Itu cara cikgu buat analisis. Itu saja murid-murid. Kita jumpa lagi pada latihan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.